طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam kuliah Asmaul Husna, membahaskan berkenaan nama-nama Allah yang maha indah lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Dan insya-Allah pada siri ataupun kuliah kita pada pagi ini kita akan membincangkan nama Allah At-Tayyibu. At-Tayyibu yang maha baik, yang maha baik. Baik, jadi nama Allah At-Tayyibu ini sabit berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu tayyibun, baik, tayyibun, ini baik, maha baik. La yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima melainkan yang baik sahaja. Jadi itu antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Hadis tersebut, kalau kita lihat, Imam Abu Daud meletakkan hadis tersebut dalam sunannya, dan hadis itu adalah hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi hadis ini kalau kita lihat ada beberapa lafaz, ada beberapa lafaz yang lebih kurang sama, tetapi yang asalnya ada dalam, kalau kita lihat dalam Sunan Abi Daud, kemudian dalam Jami' At-Tirmizi, Sunan Ad-Darimi, dan juga Musnad Imam Ahmad. Baik. Kalau kita lihat hadis ini, Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima, dia tidak menerima melainkan yang baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-muslimun, innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan Nabi SAW memerintahkan ataupun membaca ayat. Dan Nabi SAW bersabda sebelum itu, Nabi kata sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Firman Allah, wahai para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai rasul-rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada yang baik-baik. Kulu minat tayyibati, makanlah daripada makanan yang baik-baik. Wa'malu salihan, dan beramallah dengan amalan yang salih. Beramal salih.
Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kalian kerjakan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kemudian Nabi SAW bacakan satu lagi ayat perintah kepada orang beriman. Yang pertama tadi perintah kepada para rasul. Yang kedua perintah kepada orang beriman, juga perintah yang sama. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian daripada makanan-makanan yang baik. Tayyibat, daripada hasil yang baik, daripada makanan yang halal, makanan yang baik. Halal dan tayyibat. Tayyibat maknanya merangkumi makanan-makanan yang halal dan lagi baik. Tayyibat ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan untuk kalian. Baik. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perihal keadaan seorang lelaki yang yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang panjang, yakni bermusafir dengan musafiran yang jauh ataupun yang mengambil jarak yang lama. Yutilus safar, perjalanan pemusafiran yang panjang. Ash'atha aghbara, yakni dalam keadaan tidak terurus, rambutnya itu tidak terurus. Aghbara yakni berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoalah, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, gizinya adalah dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, jadi bagaimana akan dimakbulkan permintaannya tersebut. Baik, jadi hadis ini kalau kita lihat, sebahagian ulama letakkan dalam Kitabuz Zakah. Kan? Dan bab qabul sadaqati minal kasbi at-tayyibi wa tarbiyatuha. Bab penerimaan sedekah, yakni zakat itu daripada kasbi tayyibi, daripada hasil usaha yang baik. Kan? Baik. Kalau kita lihat pada penjelasan para ulama, antaranya Al-Qadhi Iyad, bila menyebutkan berkenaan dengan hadis ini, kalau kita lihat yang mana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, katakan at-tayyibu fi sifatillahi ta'ala bima'na al-munazzah 'anil naqais. Apa maksud tayyib bagi sifat Allah? Jadi kita baca hadis tadi untuk membuktikan adanya nama Allah, at-tayyibu. Iaitulah hadis yang Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun. Jadi Allah itu maha baik. Jadi tetapi kata para ulama, at-tayyibu fi sifatillahi ta'ala bima'na al-munazzah 'anil naqais. Tapi kita kena faham maksud tayyib yang maha baik itu pada sifat Allah Ta'ala, maknanya adalah apa? Yang suci daripada sebarang kekurangan. Itu pertama, munazzah 'anil naqais. Wa huwa bima'na al-quddus. Jadi kalau kita dah sentuh sebelum ni nama Allah Al-Quddus, dia adalah makna yang sama. Al-Quddus yang maha suci, kan? Yang maha suci. Jadi at-tayyibu ada makna dari sudut
persamaan dengan dari sudut makna sama dengan nama Allah Al-Quddus. Baik, dari sudut penggunaan bahasa Arab, asal bagi at-tayyibu az-zakatu wat-taharah, suci, kesucian, kesucian dan juga kemurnian, was-salamatu minal khubthi, dan kesejahteraan atau keselamatan daripada sebarang kekotoran. Itu asal penggunaan tayyib. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullah, wa hadha al-hadith ahadul ahadith allati hiya qawaidul Islam wa mabani al-ahkam. Dan ini yang termasuk daripada hadis-hadis yang menjadi asas Islam, dan juga teras binaan hukum hakam lah. Sebab kerana apa, dari sudut apa, dari sudut maknanya kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima melainkan hanya yang baik sahaja. Baik di sini maknanya segala perkara lah. Amalan tu mestilah yang terbaik, amalan yang baik, amalan yang saleh, amalan yang khalis, yang murni, yang ikhlas. Dan begitulah juga makanan, pakaian, hasil usaha, pekerjaan, dan semua yang menjadi sumber gizi seseorang individu itu, semuanya akan dikira dari sudut kebaikannya, kesuciannya daripada perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang boleh mengundang kepada kita kata kekotoran lah, dari sudut maknawi. Dari sudut maknawi, kotoran maknawi ni hissi dan maknawi lah. Kotoran hissi maknanya dari sudut makanan tu mestilah halal, bukanlah perkara yang haram, bukan juga perkara yang mustaqbahah, perkara yang jijik, perkara yang kotor. So tentulah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah termasuk dalam perkara-perkara yang maksud perkara yang diharamkan itu termasuk jugalah perkara-perkara yang tidak baik lah, tidak baik yang kita katakan yang mempunyai bangkai, kotoran, yang boleh memudaratkan, perkara-perkara yang kita kata yang tidak baik, tidak halal satu, tidak baik satu juga kan. Baik, itu hadis asal hadis bagi penamaan at-tayyibu, asal hadis. Baik, dari sudut bahasa, kalau kita tengok, kita bincangkan tadi, Al-Qadi Iyad sebut apa? Asalnya tayyib ini maknanya munazzah anin naqais, maknanya kudus. Allah Taala suci daripada sebarang kekurangan. Dan juga apa? Tayyib itu maksud dari sudut bahasa kesucian, zakah wa taharah, kebersihan, kesucian, dan juga keselamatan daripada sebarang bentuk kekotoran. Baik. Dari sudut bahasa juga kalau kita lihat, tayyib ini, tayyibu, dia apa kita kata, kalau kita lihat dia daripada taba, tayyiban, disebut fama atyabuhu, yakni ma ajmalu, ma ajmalah, wa ma azkah, wa ma anfasah. Yakni makna yang kita kata baik ini, maknanya bila disebutkan orang Arab sebut ma atyabahu. Ma atyabahu maknanya sangat cantik lah, sangat baik. Ma ajmalah, sangat kekaguman. Orang Arab sebut ma ajmalah, sungguh cantik, sungguh cantik. Wa ma azkah, sungguh suci. Wa ma anfasah, maknanya sungguh nafis, sungguh kita kata sungguh teliti, dan juga sangat bersih, sangat suci. Dan datang juga dengan makna tayyib ini at-tahiru, tahir, suci, ataupun bersih. Khilaful khabith, berlawanan dengan perkara yang kotor. Jadi kalau disebut tayyibu min kulli syai', orang Arab kata tayyibu min kulli syai', maknanya yang afdal, yang paling utamalah. Jadi penggunaan at-tayyibu itu adalah menunjukkan sesuatu yang paling utama, kan? Jadi asalnya az-zakatu was-salamatu minal khubuthi. Baik.
Itu dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa tu boleh rujuk dalam Lisanul Arab berkenaan dengan maddah at-tayyibu. Baik. Kita nak lihat dari sudut makna syar'i. Makna syar'i kita dah sebut tadi satu makna yang disebut al-Qadi Iyad. Jadi ada 5 makna dari sudut makna syariat. Baik. Yang pertama kita katakan Allah Subhanahu wa taala huwa at-tayyibul ladzi la atyabu minhu. Dia yang paling baik, dia yang maha baik dan tidak ada yang paling baik melainkan dia. Tidak ada yang terbaik daripada Allah. Kan? Itu maksud at-tayyibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan tidak ada yang selain Allah itu yang lebih baik daripada Allah. Allah itu yang terbaik. Ya, kita kata maha baik, terbaik. Dan tidak ada sesuatu entiti atau sesuatu zat pun yang lebih baik daripada Allah. Itu maksud at-tayyibu. Jadi yang pertama dari sudut pertama, makna at-tayyibu al-mutahhiru an kulli naqaisi wal uyub. Al-muqaddisu an kulli afatin wa syarrin wa su'in li kamalihi ta'ala wa jalalihi min kulli wujuh. Maksud at-tayyibu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan, keaiban, cacat cela. Muqaddisu an kulli afah maknanya yang suci daripada segenap kekurangan. Segenap perkara yang mencacatkan. Wasyarrin segenap keburukan. Wasu'in keburukan li kamalihi ta'ala kerana kesempurnaan Allah Ta'ala dan keagungannya daripada segenap sudut. Itu yang pertama. Jadi makna at-tayyibu yang maha baik ni, at-tayyibu maknanya al-mutahhiru ani kulli naqais, yang maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan, keburukan. Suci daripada sebarang bentuk kecacatan. Kerana Allah Ta'ala itu maha sempurna daripada segenap sudut. Yang kedua, makna syara', makna syar'i at-tayyibu dari sudut syariat, dari sudut nama bagi hakikat nama Allah itu adalah wallahu ta'ala al-munazzahu an kulli wasfin khalin an kamalin atau an tayyibis sana' ay fi halin min al-ahwal. Maknanya Allah Ta'ala itu suci daripada sebarang bentuk sifat yang kosong daripada kesempurnaan. Khalin an kamal. Allah Ta'ala yang tadi suci daripada sebarang bentuk kekurangan, kelemahan, keburukan. Dia Allah Ta'ala at-tayyibu, dia suci daripada sebarang bentuk kelemahan, kekurangan, kecacatan, apa sahaja bentuk keburukan. Allah Ta'ala maha suci daripada hal tersebut. Itu yang pertama, al-mutahhiru an kulli naqaisi wal uyub. Yang kedua, Allah Ta'ala itu al-munazzah an kulli wasfin khalin an kamal. Allah Ta'ala maha suci daripada sebarang bentuk sifat yang kosong daripada kesempurnaan. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada langsung sifat dia yang tak ada kesempurnaan. Semuanya lengkap dan penuh dengan kesempurnaan. Tak ada yang ruang-ruang kosong yang kita katakan ada kekurangan. Itu maksud yang kedua. Makna at-tayyibu. Ya Allah Ta'ala maha baik maknanya dia suci daripada sebarang bentuk kekurangan, kelemahan. Yang kedua, suci daripada sebarang bentuk kekosongan daripada kesempurnaan. Maknanya tak ada ruang-ruang yang kalau kita boleh nak umpamakan bagi nama-nama Allah itu dan sifat-sifatnya tidak ada sedikit pun ruang kosong dari yang kosong daripada kesempurnaan. Semuanya penuh dengan kesempurnaan. Itu perumpamaan lah, kita nak bagi mudah faham. Begitulah juga Allah Ta'ala maha suci daripada sebarang bentuk kekosongan daripada kesempurnaan dan daripada kebaikan dari sudut pujian dalam setiap keadaan. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada keadaan yang Allah Ta'ala itu sunyi daripada pujian. Semuanya perbuatan Allah, ketetapan Allah, takdir yang Allah tentukan daripada sifat kebijaksanaan Allah Subhanahu Ta'ala, ilmu Allah, ketetapannya, semuanya itu terpuji. Af'alullah lah, perbuatan Allah. Dari setiap keadaan.
Setiap keadaan maknanya dalam keadaan Allah itu terpuji dan maha baik. Itu maksud tayyib. Tayyibu. Yang ketiga, makna at-tayyibu yang maha baik, kita katakan wa huwa subhanahu at-tayyibu fi dzatihi. Allah Taala itu sendiri baik, maha baik pada zatnya, pada dirinya. Fahiya akmalu dzawat, dan dia adalah zat yang paling sempurna. Al-muttasifati bi'a'la wa akmali sifat, yang bersifat dengan sifat yang paling tinggi dan sifat yang paling sempurna. At-tayyibu fi asma'ihi, baik pada nama-namanya, dengan pemberitahuan Allah kepada kita tentang makna-makna yang terkandung dalam nama-namanya itu yang mempunyai makna yang terbaik, ahsanil ma'ani. Itu maksud at-tayyibu. Wa asyrafu dalalat, dalalat maknanya petunjuk-petunjuk yang paling mulia terkandung di dalam nama-nama Allah. At-tayyibu fi af'alihi, jadi Allah itu maha baik pada perbuatan-perbuatannya. Maknanya setiap perbuatan Allah itu pada ghayatil haqqi wa shawab, pada kemuncak kebenaran, kemuncak kebaikan dan ketepatan. Fala yaf'alu illa al-akmal. Allah Taala tak buat sesuatu, tak melakukan sesuatu melainkan ianya yang paling sempurna, yang paling baik, wal atyabu, yang paling baik. Wa tayyibu fi aqwalihi, dan dia juga maha baik dalam perkataan. Perkataannya apa? Kalamnya. Al-Quran contohnya. Al-Quran kalamullah. Kan? Maknanya yang terbaik. Fahiya sidqu fil akhbar. Jadi sifat kebaikan yang ada pada perkataan Allah itu adalah benar pada perkhabaran. Wa adlun fil awamiri wal manhiyat. Dan adil dalam perintah dan juga larangannya. Itulah kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala pada perkataannya. Iaitulah kebaikan Allah ni sangat banyaklah. Sangat banyak. Seluas sifat-sifatnya, seluas zatnya. Kan? Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, Allah kata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah maha sempurnalah, telah sempurnalah, telah lengkaplah kalimat Tuhanmu sidqan, ni benar dari sudut perkhabaran. Apa yang Allah khabarkan kepada kita dalam Al-Quran semuanya benar belaka. Tiada yang benar melainkan benar-benar belaka. Wa adlan maknanya yang adil, adil dari sudut perintah dan larangannya. Apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang di dalam Al-Quran melalui Rasulnya dalam sunnah juga kesemuanya adalah keadilan. Itu dalam surah Al-An'am ayat 115. Kan? 115. Baik. Jadi itu maksud at-tayyibu yang ketiga. Maknanya Allah Ta'ala itu tayyibu fi dhatihi, maha baik pada zatnya, kerana dia adalah zat yang paling sempurna, yang bersifat dengan sifat yang tertinggi dan sifat yang paling sempurna. Dan at-tayyibu fi asma'ihi wa sifatihi, maknanya maha baik dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kerana nama-nama Allah kesemuanya al-husna, kan? Kita dah bincangkan sebelum ini. Al-husna maknanya ghayatul husni, pada kemuncak kebaikan. Jadi itu juga makna at-tayyibu. Jadi kita dah bincang sebelum ni, kenapa nama-nama Allah ni bila kita kaji, bila kita pelajari, kita perhalusi, dia saling ada persamaan. Nama at-tayyibu sama je macam al-quddus, as-subuh, kan? Sama je macam nama-nama yang lain. Ada dia punya maknanya itu sama lebih kurang. Kerana kita bincangkan tentang zat yang satu. Kan? Nama-nama Allah tu banyak, tapi akhir sekali kembali kepada zat yang satu. Kita bincang tentang Tuhan kita, Allah, Rabbuna wa Rabbul malaikati wan nasi ajma'in. Rabbu al-alamin. Tuhan bagi sekalian alam, Tuhan kita, Tuhan seluruh makhluk. Jadi sebab kita bincang pasal Tuhan yang satu, jadi nama-namanya itu akan ada persamaan dari sudut maknanya. Sebab kita bincang last sekali kembali kepada zat yang satu, Allah. Baik, jadi tayyibu pada nama-nama Allah itu jelas pada nama Allah itu, dan juga pada makna yang terkandung pada nama Allah. Yang sifat-sifat yang terkandung juga adalah yang terbaik. Pada perbuatan Allah, iaitulah ketetapan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah, semuanya adalah baik. Pada perkataan Allah, kalamnya, kita
terus faham perkataan Allah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, atyabul kalam, atyabu aqwal, perkataan yang paling baik, terbaik sekali. Sebab itu Nabi SAW bersabda, fa inna khairal kalam kalamullah, fa inna khairal hadith kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik kalam adalah kitabullah, Al-Quran, ini kalamullah. Jadi dekat situ kita antara samarah yang kita boleh ambil daripada situ, kalau kita dah sedar bahawasanya Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, atyabul kalam, kerana Allah itu at-tayyibu, Allah itu maha baik. Jadi kenapa kita masih lagi nak berpaling kepada selain kitabullah? Masih lagi nak mendengar muzik, menghafal lagu-lagu yang lara, mendengar perkataan-perkataan manusia itu lebih lagi daripada kitabullah, lebih daripada Al-Quran. Sudah tentulah bila kita meyakini nama Allah itu At-Tayyibu, Allah itu maha baik, seluruh yang berkait dengan Allah itu adalah terbaik. Atyabu syai', atyabu al-kalam, atyabu fi dhatihi, atyabu fi asma'ihi, makna atyab ni yang terbaik kan. Kita sebut nama Allah At-Tayyibu, yang terbaik, yang maha baik, daripada perbuatannya, pada ketetapannya, pada perkataannya. Jadi sudah tentulah sepatutnya kita memberikan penekanan kepada sebaik-baik perkara, itulah Al-Quran. Dari sudut tu kan, dari sudut kita nak masuk bulan Ramadan ni, maknanya kita balik muhasabah, dan dalam beberapa hari lagi kita nak menyambut Ramadan. Maknanya sepatutnya dalam bulan Sya'ban ni awal Sya'ban, bahkan Rajab lagi, kita dah ada maknanya semangat untuk memperbaiki hubungan kita dengan kalam Allah, iaitu dari sudut hafalannya, dari sudut murajaahnya, ulang kajinya, dari sudut bacaan kita makin tambah sikit sampai kita masuk Ramadan nanti insya-Allah jadi ringan. Dia macam tu, macam puasa juga, macam latihan dalam puasa. Bulan Sya'ban, kata para ulama, sebahagian ulama menyebutkan hikmah Nabi SAW memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban adalah untuk mendidik dan mengajar umatnya agar membuat persiapan dari sudut latihan, supaya tidak terkejut lah, kan. Kalau kita ada kawan-kawan kita yang baru masuk Islam, yang baru saja mendapat hidayah, jadi itu penting sunnah kan. Kita ajar dia sunnah. Sunnah maknanya contohnya, okey, dah nak masuk bulan Ramadan ni, dalam bulan Sya'ban tu dia dah mula boleh belajar untuk berpuasa, contoh kan. Dia boleh belajar untuk berpuasa. Jadi itu simple. Maknanya sunnah ni pasti akan ada hikmah yang sama ada kita tahu atau tak. Jadi antara yang disebutkan oleh ulama, antara itu contohnya macam puasa kan. Sya'ban, perbanyakkan puasa tu adalah untuk latihan, supaya kita tak terkejut. Bagi orang yang sudah biasa berpuasa, dia tak jadi masalah. Tetapi bagi orang yang mungkin tidak biasa berpuasa sunat, contohnya macam kita sebut tadi, dalam situasi orang yang baru masuk Islam, saudara kita, sahabat kita yang baru masuk Islam, jadi dia tak boleh terkejut kan. Jadi kita step by step, bagi dia puasa Sya'ban tu dulu, bagi dia bukan puasa penuh lah pun kan, Sya'ban tu pun jadi berpuasa selang-selang, ataupun berpuasa sebahagian, ataupun daripada awal lah, yang apa kita kata, yang apa dibahaskan oleh para ulama, maknanya dibiasakan. Kalau kata dia masuk Islam tu last, penghujung bulan Sya'ban, dah sekarang macam sekarang kan, maknanya dah lepas pada 15 Sya'ban, tak, sebahagian ulama memakruhkan lah, kalau bagi orang yang tak biasa puasa, dia makruh bagi dia untuk puasa lepas pada 15 Sya'ban tu kan, separuh Sya'ban, maknanya makruh untuk dia, untuk yang tak biasa puasa, untuk puasa. Itu sebahagian ulama hukumkan tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka tak makruh bagi dia kan, tak makruh bagi dia. Tapi kalau orang itu baru masuk Islam, contohnya dalam bulan Sya'ban, hujung bulan Sya'ban dia baru masuk Islam, jadi kita nak suruh dia puasa Ramadan, tak, dia dilihat maknanya diperintahkan dia, kalau dia mampu, maka untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maknanya dia perlu berpuasa, dia wajib, maknanya wajib, maknanya dia Muslim, dia berakal, dia baligh, dan sebagainya, wajib dia untuk berpuasa. Ada kemampuan, dia berpuasa. Dia tidak sakit, tidak ada apa semua, dia
tidak ada halangan, maka dia berpuasa. Tetapi kalau dia baru masuk Islam, maknanya ada tak kelonggaran, katakan dia memang tak biasa puasa, maknanya dididik dulu, maknanya diajar secara maknanya okey, tak apa, katakan dia mula berpuasa, contohnya sehari dulu kan, bagi dia sehari dulu, tengok dia mampu ke tak. Okey, tak apa, okey, step sedikit demi sedikit, katakan dia tak mampu setengah hari, macam itulah macam kita didik anak-anak kita yang kecil, yang belum balik dan sebagainya, ataupun yang dah balik tapi masih lagi awal, macam itulah, sama je, sama. Baik, kat situ kita nak bagi tahu tentang tadi tentang persediaan sebelum Ramadan. Sama juga bila masuk bulan Ramadan, maknanya persediaan yang penting adalah kita memilih perkara yang terbaik, iaitulah Al-Quran. Perkara yang terbaik adalah Al-Quran, untuk kita jadikan sebagai teman kita. Kalamullah itu sebagai teman kita. Sebab Allah Ta'ala itu At-Tayyibu, la yaqbalu illa tayyibah. Kata Nabi SAW, dia tidak menerima melainkan yang terbaik. Jadi kita buat apa yang terbaik. Jadi kat situ juga kita boleh ambil faedah daripada hadis Nabi SAW tadi, daripada ayat Quran yang Allah perintahkan kita untuk makan hanya yang baik. Kulu min tayyibat, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kan? Makanlah apa yang baik. Sama juga. Semuanya itu adalah perintah untuk kita melazimi perkara yang baik-baik sahaja. Nak makan, kena makan benda yang baik-baik. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Al-Baqarah 172. Al-A'raf ayat 160. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Taha ayat 81. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Jadi ada banyak ayat dalam Al-Quran yang suruh dan perintah kita untuk makan daripada perkara-perkara yang baik. Kerana Allah itu maha baik. Dia tak terima melainkan yang baik saja. Jadi orang beriman, orang Islam, maka dia akan melazimi perintah Allah. Maknanya kita nak makan makanan yang baik-baik. Makanan yang baik ni dia sebenarnya lebih umum. Maknanya termasuk yang paling utama makanan yang halal, halalan tayyiban, kan? Bila disebutkan apa dia dalam apa dia kita kata apa dalam ayat yang banyak juga dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah kata ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Nampak kan? Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini, apa yang halal dan tayyiban. Halal apa yang dihalalkan oleh Allah. Tayyiban bukan halal saja, maka tayyiban, baik. Dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullah. Makanlah apa yang direzekikan Allah kepada kamu yang halal lagi yang baik. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, dalam surah Al-Anfal ayat 69. Makanlah daripada apa yang telah kamu dapat daripada harta rampasan perang itu yang halal lagi baik. Kan? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dalam surah An-Nahl ayat 114. Makanlah apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Jadi ini perintah supaya kita mencari hanya yang halal dan baik. Halal yang baik. Maknanya halal ni apa yang dihalalkan oleh Allah. Lawannya haram. Apa yang diharamkan oleh Allah. Dan baik. Dan baik. Maknanya baik ni kita kata tayyiban, maknanya baik dari sudut kita kata apa, tidak memudaratkan. Baik juga dari sudut kita kata perolehan. Perolehan yang halal dan baik. Bukannya dengan adanya unsur-unsur yang sebaliknya. Kan? Sebab itu kalau kita buka dalam tafsir, para ulama akan bahaskan makna tayyiban itu. Ulama salah bincangkan tayyiban maknanya tahiran ghaira najisin wala muharram. Maknanya suci, yang bersih. Maknanya kalau makan makanan yang halal saja ke, halal dan bersih, suci, tidak kotor, kan, makan. Dan bukan perkara yang haram. Itu juga adalah penegasan lah. Maknanya kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ulama sebut tayyiban itu juga adalah penegasan bagi perkara yang halal. Halal, suci,
dan bukan haram. Maksudnya bukan haram, bukan benda yang haram. Macam kamu makan benda yang baik. Halalan tayyiba, halal kullu ma ahallahu syara'. Halal apa yang dihalalkan oleh syarak. Tayyiban ni ada dua makna dari sudut pentafsiran ulama salaf. Yang pertama, kullu ma yastustatab wa yastalizu fahuwa tayyibun. Apa sahaja yang baik dan lazat, maka ia termasuk dalam makna tayyibah. Maknanya kita nak makan benda yang halal, baik dan lazat-lazat, boleh tak dihalalkan. Makan, nak makan apa yang dimudahkan Allah rezeki pada kita, yang penting dia halal, yang penting dia bersih. Kan. Yang kedua, kalau kita sebut makna tayyibah, maknanya al-muslimu yastatibul halal wa yu'afil haram, kata para ulama. Muslim ini dia hanya beranggap baik itu hanya yang halal dan dia akan meninggalkan yang haram. Yang baik, tayyibah itu juga maknanya yang halal lah, yang halal. Kan? Baik. Jadi kita katakan maknanya kalau kita nak makan, makan cari yang halal dan bersih, suci. Kalau kita tengok kedai tak jaga kebersihan, kalau kita ikut ayat tu, maknanya kita halal, memang halal tapi kotor. Tengok ada benda-benda yang kotor dan sebagainya, maka kita elakkan. Kalau sebagai perintah, maknanya kita ikut perintah Allah tu. Baik. Dan kalau kita tengok balik, ulama tafsir juga menyebutkan bukan setakat makan saja, bahkan infakkan harta benda kamu juga yang baik saja. Wala tunfiqu mimma yahrumu alaikum. Jangan kamu infakkan apa yang haram. Kan, termasuk. Maknanya di sini tak bolehlah kita mencari sumber daripada sumber yang haram. Mesti sumber yang baik dan halal. Dia orang Melayu kita ni, dia faham haram, kebanyakannya dia tahu haram ni makan babi saja. Khinzir. Tapi bab makan rasuah tu dia tak nampak haram. Sebahagiannya lah, bukan semua. Dia nampak makan rasuah tu, oh yang ni halal. Rasuah dia kata harus. Duit kopi, macam-macam penamaan. Itu tak boleh. Tetap termasuk dalam perkara yang haram. Kita nak buat macam mana kita ni, mana ada yang bersih 100%, jadi kita kena terlibat juga dalam rasuah. Sebab sistem dah korup, jadi kita kena terlibat juga. Ini orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah SWT. Jadi kita jangan ikutlah. Rasuah dia kata tayyibah pula. Masalah zaman sekarang ni, rasuah pula jadi tayyibah. Orang yang tak ambil rasuah pula jadi tak tayyibah. Tidak baik. Pelik kan? Allahu Akbar. Dilantiklah pemimpin-pemimpin yang sama kaki rasuah. Wallahul musta'an. Jadi kita tak boleh bersekongkol lah, tak boleh bersubahat. Jadi kita tinggalkan golongan-golongan yang cuba untuk menormalisasikan perkara-perkara yang haram ini atas nama apa sekali pula, atas nama politik lah, atas nama inilah itu tak, tetap yang haram tetap haram lah, tak boleh berubah jadi halal. Rasuah tetap haram, tidak boleh berubah menjadi halal semata-mata kerana sekian keadaan inilah itulah, bagi alasan-alasan tu pelik-pelik kadang-kadang. Wallahul musta'an. Baik. Jadi itu masuk dalam makna tayyibah. Maknanya Allah tak terima melainkan yang baik sahaja. Makan, pakaian, minuman kita, pekerjaan kita, perkataan kita. Sebab itu yang diangkat oleh Allah SWT adalah perkataan-perkataan yang baik. Kita dalam tutur kata kita juga nak kata, melainkan tidak kita berkata melainkan perkataan yang baik. Kan Allah SWT beritahu, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. So Allah Taala suruh kita cakap dengan perkataan yang tepat. Kan? Allah Taala suruh kita buat kebaikan. Ucapkan perkara yang baik. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau siapa yang beriman, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan kebaikan. Berkata perkara yang baik. Kalau tidak ada perkara baik yang dia nak katakan, maka diam. Falyasmut, maka diamlah. Jadi maknanya supaya yang diangkat oleh Allah daripada ucapan kita, tutur kata kita adalah yang baik-baik. Yang akan diangkat adalah apa dia kita kata, apa yang menjadi ucapan kita yang baik-baik. Zikir kita, bacaan Quran kita, nasihat kita, amar ma'ruf.
amar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar, bacaan Quran kita. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 10, Allah kata apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah diangkat perkataan-perkataan yang baik, tayyib. Sebab apa? Sebab Allah at-tayyibu, Allah Maha baik, dan dia tidak akan terima melainkan yang baik saja. Perkataan kita juga kena pilih yang baik-baik sahaja. Jangan kita cakap benda yang kotor, jangan kita cakap benda yang buruk, jangan kita kata benda yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Kelak kita akan binasa. Baik. Jadi itu sedikit tentang Allah, nama Allah At-Tayyibu yang boleh kita sentuh. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang. Ana minta keuzuran kerana ana ada daurah pula pukul 11 ni. Ana tak perasan ada clash dengan waktu kelas kita Asmaul Husna. Terlewat dah, terlewat dapat jadual tu agak lewat. Tak perasan. Itulah kelemahan kita. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung balik. Kita akan bincang makna yang keempat dan kelima bagi makna bagi nama Allah At-Tayyibu yang Maha baik. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.